Okey, dah. Kita mulakan kelas kita dengan ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin 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 ya rabbal alamin. Okey, jadi kita tengok kat sini jap mana dia punya ni. Okey. Soalan dia semalam, soalan hmm. 131 ya. Okey, soalan kedai ho. Okey, jadi macam biasa bila first step yang awak kena buat, awak terus tengok anda dikehendaki menyediakan apa. Dah. Jadi kalau awak tengok kat sini, dia nak akaun perdagangan dan untung rugi dan juga PKK. Yang tunjukkan modal kerja. Yang tunjukkan modal kerja maknanya bentuk penyata lah. Okey, tapi sebenarnya dalam SPM tak ada masalah. Kalau dia minta bentuk T, awak sediakan bentuk penyata, tak ada masalah. Dia tak potong apa-apa markah. Tapi kalau dia minta penyata, awak bagi bentuk T. Biasanya pelajar akan hilang markah dekat modal kerja. Tahu beza bentuk T dengan bentuk penyata? Tahu kan dekat dalam buku ni pun ada contoh dia dekat depan tu kan, dekat muka surat. Okey. Muka surat 113 tahu tengok. Okey, yang atas sekali tu dia bagi akaun perdagangan bentuk T. Lepas tu akaun terugi bentuk T. Yang ni kalau dia buat secara berasingan. Okey, ataupun kalau awak tengok ni yang sebelah bawah bentuk T yang dia gabung akaun perdagangan dan untung rugi. Dan akhir sekali dia tunjukkan bentuk penyata. Okey, tapi biasanya saya tekankan kat pelajar-pelajar buat bentuk penyata. Sebab apa? Saya rasa kadang-kadang satu format ni pun kadang-kadang pelajar nak hafal punya dah susah. Sebab panjang. Jadi kalau nak suruh dua, sebenarnya dia tak banyak sangat beza. Cuma kedudukan dia. Tapi ialah daripada dia praktis 2-3 benda, baik dia mahirkan betul satu je ni. Lagipun sebenarnya tak ada masalah. Dia tak tolak markah pun SPM nanti. Jadi kita fokus pada bentuk penyata. Sama juga PKK, awak boleh tengok sebelah kanan dia tu. Yang satu tu PKK bentuk T. Satu lagi bentuk akaun bentuk penyata. Kan? Awak nampak dia beza kan, yang bila bentuk T dia ada kanan dan kiri, debit dengan kredit. Tapi kalau bentuk penyata dia memanjang saja ke bawah. Okey? Jadi saya fokus pada bentuk penyata lah. Saya rasa cikgu awak kat sekolah pun fokus bentuk penyata kan? Okey? Okey, jadi kita tengok kat sini. Bila awak dah ni dikehendaki menyediakan tu, awak terus sediakan tapak macam yang saya cakap dengan awak semalam. Itu apa tu? Ni sebelah sana tu apa? Ya, apa Arif punya? Sebelah sana tu apa? Sewa. Oh, tu sambung dia.
Mesti sekejap, saya sebenarnya tak berapa nampak. Sebab saya rasa macam ada benda pelik je. Yelah tu. Ni yang saya cakap semalam awak buat tak ada kepala. Awak tengok ni. Untung rugi terus aset bukan semasa. Start aset bukan semasa ni apa? PKK kan? Kepala untuk penyata kedudukan kewangan tak ada, awak pergi sambung panjang macam tu. Tu kat sini penyata kedudukan kewangan. Tapi sebaik-baiknya next time, penyata kedudukan kewangan ni mula dengan page baru. Okey, semalam saya dah cakap dengan awak, ini tak payah tulis. Hasil ni kosong. Sebab dia semua soalan tu patutlah buat sikit punya lama. Kan saya kata hasil tu, dia akan kepala je hasil. Lepas tu awak tinggallah 3 ke 4 ke 5 ke kosong. Sama juga dengan belanja. Awak tinggalkanlah 10 kosong. Tak payah salin kan. Lepas tu bawah tu baru untung bersih. Okey. Ini pun dia cuma akaun belum bayar je. Yang ni, kenapa tak padam? Dah balik rumah tu masih sikit punya panjang, dia tak padam. Dah. Kan ni saya terpaksa menunggu awak lagi sekarang. Padam dia cepat. Sorry lah ya, saya jenis mulut saya macam ni Tinggalkan untung bersih je. Kan dia hasil kepala dia je, belanja pun kepala je, terus bawah tu untung bersih. Dekat format tu nanti kan awak tulis mana tu. Tulis apa benda awak kena kosongkan. Dah cepat hasil pun sama. Lepas tu tajuk PKK tu jangan lupa. Itu untung akaun perdagangan tu rugi. PKK awak tu. Lepas untung bersih tu, sepatutnya sebelum accept bukan semasa, penyata kedudukan kewangan. Awak tak tulis tajuk, pergi sambung je semua. Dia dah benda berbeza tu. Hasil awak, hasil. Tinggal hasil je. Belanja tu pun memang tinggal belanja je. Tu tapak. Pani ingat tau. Tu belanja banyak-banyak bawah tu tak padam lagi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Saya ni cakap bahasa Jawa ke bahasa apa? Kan saya kata tinggalkan kepala belanja je. Macam tu. Sebab kenapa awak kena buat macam tu? Dalam setiap soalan, hasil dengan belanja dia tak sama. Kalau macam jualan, pulangan jualan tu tak banyak beza lah. Tapi hasil dengan belanja dia memang berbeza. Okey? Okey, jadi kita tengok kat sini. Bila awak dah buat tapak macam tu, dah garis setiap 3 item dia. Dah. Okey, dah. Okey, jadi barulah sekarang ni kita buat maklumat tambahan. Saya tak pasti cikgu awak cara guna macam mana kalau dia jawab soalan macam ni. Tapi ni cara yang saya ni lah ya. Okey, jadi awak terus tengok dia kata inventory dinilai 12,300 dan 13,200 pada harga pasaran. Jadi kita ambil yang paling rendah. Masukkan dekat ni akaun perdagangan untung rugi. Okey, dekat sini amount dia 12,300 Kita ambil rendah.
Hah? Hah? Oh, drum. Rumah adik saya. Dia suka main drum. Okey, lagi satu kat mana? Dekat PKK ni kan? Bahagian aset semasa 12,300. Amount yang sama Sementara awak tak hafal lagi tempat dia mana kan? Bila lu tulis tapak tu, awak boleh pakai highlighter kat mana nak letak amount-amount dia tu. Sambil tu awak hafalkan kat mana sepatut letaknya dia punya tempat tu. Okey, dah ke? Kita pergi pada yang kedua. Dia kata insurans tahunan dibayar sehingga 28 Januari 20X9. Macam mana kita nak buat insurans tahunan dia ni? Okey, kita masuk dulu insurans masuk mana? Belanja. Okey, kita tulis kat sini dekat akaun perdagangan untung rugi, bahagian belanja. Kita tulis insurans. Kenapa Zam? Okey, insurans. Okey, sekarang dia kata insurans tahunan dibayar sehingga 28 Januari 2009. Kita tutup akaun 31 Disember 20X8. Okey, jadi macam mana kita nak buat tu? Kita ambil amount asal dia dulu . Berapa amount asal dia? 2,100. Okey, bahagi dengan 12, darab dengan 10 bulan. Okey, ada apa-apa nak tanya tak pasal ni? Kenapa dia darab 10? Tapi cikgu kita test daripada 1 Januari. Start pada 1 Januari? Ni inventory 1 Januari 2008. Ya, awak sekarang ni kita fokus cerita insurans. Siap pergi tengok inventory kenapa? Tahunan dibayar sehingga 28 Februari. Jadi kita fokus cerita kat situ je. So 2 per... Okey, jadi kita tengok. Saya tulis kat Jamboard . Okey, jadi awak tengok kat sini. Okey, ni garis masa dia. Katakanlah dia satu tempoh kewangan dia 1 bulan 1 sampailah 31 hari bulan 12. Yang dia bayar insurans tu sampai 28 hari bulan 2. X9. Okey, ni ditutup akaun. Okey, tapi ni dia bayar sampai sini. Okey. Lepas tu dia kata tahunan tau. Maknanya ni dia sampai sini, dia start bila? Dia start pada 1 hari bulan 3. Betul tak? Kan sebab dia kata dia bayar setahun dia sampai 28 hari bulan 2. Jadi awak tengok tempoh setahun sebelum tu, maknanya dia start daripada 1 hari bulan 3 lah. Okey. Okey, lepas tu kita dah belajar, hari tu saya jawab. Kita nak kira
untung rugi ni, akaun perdagangan untung rugi itu tujuan dia kita nak cari untung pada tahun tersebut. Untuk cari untung tahun tersebut, kita kena ambil hasil tahun tersebut saja, tolak dengan belanja tahun tersebut saja. Jadi kalau awak tengok, yang kita nak buat tadi untung rugi daripada sini ke sini kan. Jadi insurans dia, saya ambil pen warna lain, maknanya daripada sini ke sini je lah yang masuk untung rugi. Jadi awak tengok kat sini dia ada 10 bulan. Alamak. Sebab lagi 2 bulan dia buat kat tahun depan. Ya. Okay. Jadi lagi 2 bulan, dia masuk tahun depan punya. Oh. Maksudnya 2 bulan pertama tu dia... Jadi total tadi dia bayar 2,100 kan? Untuk setahun. Jadi awak kena bahagi 12 dulu untuk dapat sebulan. Betul? Jadi tapi untuk yang masuk untung rugi, kena darab dengan 10. Manakala yang insurans prabayar. Sebab dia dah terlebih bayar kan? Okey, ni 2 bulan. Ni masuk tahun depan punya. Dia akan jadi insurans prabayar sebab kita dah terlebih bayar. Prabayar aset. Betul? Aset semasa. Aset semasa. Aset bukan semasa tu dia mesti lebih daripada setahun. Ini tak sampai setahun pun, 2 bulan je. Okey, jelas? Okey, jadi saya masuk insurans ni dulu, 2,100 dah bahagi 12 darab 10 dapat berapa? 1,750. 1,750 Jalan kira dia terus tunjuk kat tepi tu. Cikgu awak ajar jalan kira kat sini ke jalan kerja kat tempat lain? Dalam tu juga kan? 1,750. Sebab Ini cikgu kat sekolah aku sama. sebab kalau yang kat tempat lain sepatutnya memang kena buat macam tu. Tapi saya tak setujulah dengan cara dia, memang menyusahkan. Okey, lepas tu tadi insurans prabayar dia masuk dekat aset semasa. Itu darab 20 kan? Macam tu pun boleh ataupun tadi ambil 2,100 tolak saja dengan 1,750. Dua-dua cara ni diterima. Kan sama je kan? Jadi kita dapat berapa ni? 350. Okey, cuba awak cuba dulu soalan nombor 3. Sekejap Dapat ni dah apa darab tu. Dua ya? Kena prabayar. Oh, tu kerja 1,750 sebenarnya. 2. Dan kau buat 2,100 darab dengan 2 bulan. 2 per 12. Sebab 2 bulan per tahun. Kita tahu hadapan tu kan dia bayar sampai ni. Oh. Betul. Dia tidak. Apa ni ayah saya mandi tak suka. Ya. Sorry. Apa ni? Apa ni? Mari kita ambil betul. Apa nak makan? Hello. Apa nak mandi? Cara tidak dulu.
Saya ada tu. Apa berapa tahun? Ha? Apa berapa tahun? 8. Dah adik pergi belakang. Dah darjah 2 tapi macam budak perangai darjah. Macam budak 3, 4, 5 tahun. Sana dek. Dek, Umi nak mengajar lah dek. Jangan kacau. Di belakang. Anis. Dah, pergi kat cik-cik sana. Dia cakap dengan cik-cik ya, kau kacau ni Pergi belakang. Pergi belakang. Cik-cik, tengok Apan. Umi tengah mengajar. Cik-cik. Ni hantar kat ayah lah kau. Hantar aku kat ayah Nanti Umi cakap dengan ayah ambil kau. Tolong Napan. Tolong. Okey, kita tengok pula sewa. Sewa nak kena buat macam mana ni? Dia kata sewa berjumlah 1,500 telah dibayar. Adalah tempoh suku tahun sehingga 28 Februari 20X9. Lepas tu. Okey, macam mana kita nak buat ni? Macam mana? Ada Mana yang tadi? terbuka Mana sewa? Oh ni. mic ke? Okey. Ya. Oh. Tu Mat. Amirul punya. Okey. Macam mana kita nak buat pasal sewa ni? Ni sewa prabayar ni. Letak dekat aset semasa. Aset semasa. Kita tengok sewa dulu. Sewa ni sebenarnya belanja ke hasil? Yang dekat atas ni cikgu. Belanja tu. Yang dekat dalam timbangan. Okey, sebab apa dia belanja? Sebab dia dekat belanja ni. Pergi belakang. Pergi belakang. Apan, tolonglah Umi. Kami betul ni telefon ayah ni. Serambik kan? Pergilah kat belakang. Apa guys? Lagi ya kan? Dah. Apa dah? Tak tahu kan. Dia sama-sama nak. Okey, macam ni kita nak kira sewa dia ni. Macam mana tu awak tahu dia adalah belanja? Okey, sebab dia dekat debit kan? Okey, macam mana kita nak kira dia? Ambil dia masuk. Ambil je masukkan. Ni sewa dia. Okey, kita ambil base dia dulu, iaitu sewa dia berapa? 16,800. Salah tengok soalan ke lain sekejap. Sewa 16,800. Okey. Lepas tu? Betul? 16,800. Ya, lepas tu nak kena buat apa? Dia kata sewa berjumlah 1,500 telah dibayar adalah bagi tempoh suku tahun. Suku tahun tu berapa lama? 3 bulan kan? Sebab suku tu 1/4. Setahun ada 12 bulan. Kan? Jadi dia 3 bulan lah. Jadi dia kata 3 bulan tu adalah 1,500 sehingga 28 Februari. Jadi macam mana kita nak kira tu? Macam mana? Ada amount yang kita kena tolak kan? Macam mana? Saya bagi chance lah awak fikir dulu macam mana. Apa amount awak nak bahagi, apa yang amount yang awak nak darab?
Hotel sewa bahagi dengan 12. Saya tak kata betul Are you sure? Alah ni sebabnya bukan Tak tahu? 150. Ini dah habis tahun. Betul tak? Saya nak bagi peluang awak berfikir dulu. Saya tak nak bagi ni. Nanti bila awak dah rasa awak dah tak boleh sangat, saya bagi awak 2 minit untuk fikir. Kenapa bahagi 5? Sebab dia suku tahun hingga ke Februari. Suku tahun tu 5 bulan. Suku tahun kita hingga ke Februari. Dah, saya tahu cikgu. Ha. 1 bulan, bulan 1 sampai bulan 11. Maksudnya 11 tu jarak dengan sabar. Ha. 16,800 kan? 16,800 jarak dengan 11/12 masuk dekat dalam masuk dekat dalam belanja. Tapi 3/12 masuk dekat dalam kaum Prabaya. Yang lain setuju dengan jawapan Falik? Ya, sebab saya punya fahaman lain. Tak apa. Saya tak kata salah. Tapi yang lain setuju ke dengan apa yang Falik cakap tu? Awak tak faham apa yang Falik cakap? Saya cuba terangkan lah. Okey. 1,500 ni kan dia cakap dia bayar sampai bulan 2. Okey, tahun depan. So dia cakap suku tahun 3 bulan. Okey, so bulan 1, bulan 2 tahun depan. Okey, so bulan 12. Tengok. Dia dah 3 bulan kan? Okey. Bulan berapa? 3 bulan 1,500 ni lah yang dia dapat bulan 500. 3 bulan dia bayar 3 bulan. Dia bayar 3 bulan, bulan 500 lah. Mungkin Ayuni dengan Sofia ada pendapat lain ke? Tak apa, masing-masing berani menyatakan pendapat awak. Tolak. Salah tak apa, ni namanya kita belajar kan. Dia bayar 2 bulan kan? 2 bulan kan? 3. Start daripada bulan 12. Start bulan 12 akhir. Sebab dia nak 3 bulan kan? Sebab dia cakap sampai bulan 2. Maksudnya 3 bulan daripada bulan 12 sampai daripada awal bulan 12 ke daripada awal bulan 12. So sebulan tu 2 bulan extra dia. 2 bulan extra. 3 bulan lah. 2 bulan extra. 2 bulan lah kan? Ambil ibu apa tu tolak 1,000. Tak 1,000. Sebulan 500 kan? Jadi? Tak. Cukup dah. 500 dah dengan 12. Jangan tolak kena dah. Baru 6,000. Tadi kita start tadi kita start lambat sikit kan. 8.45 10.45. Kan memang kata habis dalam lebih kurang macam tu pukul 10.30 pukul 11. Aku dah mandi dah. Cepat. Rasa? Amirul rasa berapa jawapan dia? Amirul rasa apa? Macam mana nak kira dia? Tolak je 1,000. Macam mana dapat 1,000? 2 bulan tu. Setuju dengan jawapan Amirul? Sofia? Saya tak setuju. Ke Sofia ada jawapan lain dengan Yuni? Adik pun sama. Saya punya jawapan 16,800. 16,300 dekat dekat belanja. Lepas tu selebihnya 1,500 tu dekat Prabaya. Sibuk Prabaya. Dia tadi berapa? 16,800. Awak kata 16,300 yang dekat sini. Dekat belanja. Yeah. Sebab dia cakap 1,500 ni untuk 3 bulan. Okey. Dari 800. Jadi yang lain tak berani menyatakan pendapat. Kita tak nampak orang. Saya rasa ni dia cakap kan sewa telah dibayar dalam tempoh 10 tahun sehingga dari 28 Februari kan. Rasa dari bulan 9 sampai bulan 12 itu 10 tahun. Lepas tu tambah dengan Februari sampai Februari maksudnya 5 bulan.
Maksudnya 1,500 bagi 5 darab 2. Itu prabayar. Lepas tu prabayar tolak sewa. Sewa kat dalam 16,000. Okey. Dah Okey, dah. Boleh saya terangkan? Nanti kita tengok jawapan siapa yang betul Okey, kalau awak rasa kurang jelas, lain kali awak buat je garis masa kat kertas awak tu. Sekejap Kerana bila dah nampak garis masa ni barulah kita boleh jelas sikit kan. Okey, dia kata okey, kita buka akaun 1 hari bulan 1. Kita tutup akaun 31 hari bulan 12. And then dia kata dia bayar 1,500 tu sehingga 28 Februari. Kan? Tapi dia kata tempoh untuk suku tahun iaitu 3 bulan. Maknanya kira 3 bulan tu daripada sini. Jadi kan sini ke sini iaitu dia start daripada 1 hari bulan 12 lah. Kan? Ya, sebab inilah yang 3 bulannya. Yelah daripada Disember sampai 28 bulan 2 sebab dia kata dia bayar untuk suku tahun, maknanya 3 bulan. Dia berakhir dekat sini, maknanya kiralah 3 bulan sebelum tu. Maknanya dia starting daripada 1 hari bulan 12. Ini amount dia adalah sebanyak 1,500. Prabayar 2 bulan je lah. 5,000 je. Ya, sebenarnya jawapan Amirul yang betul. Sebab apa yang ni kan yang terprabayar dia 1,500 bahagi dengan 3 darab dengan 2. Yang prabayar dia kan. Jadi daripada keseluruhan macam ni kita nak kira. Daripada awal sini sampailah ke sini amount yang dia perlu bayar ialah yang dia dah bayar ialah sebanyak 16,800. Jadi macam ni kita nak tunjuk yang masuk dalam untung rugi. Yang masuk untung rugi sampai sini je. Jadi kita buatlah ni kan 16,800. Sekejap saya ambil pen lain. Pen biru boleh lah ni. 16,800. Tolaklah amount yang ni kan. Allah hai. Sekejap kena pasang. Kan 16,800 tu total yang dia dah bayar. Tolaklah tadi amount yang prabayar dia. 1,500 bahagi 3 darab 2. Okey. Kirakan dapat berapa? Jadi sepatutnya dia dapat 15,800. Sekejap Okey, boleh? Jadi kita pergi
balik dekat sini tadi 16,800 dalam kurungan 1,500 bahagi 3 darab 2. Jadi dapat 15,800 kan. Okay, lepas tu dia ada sewa apa tadi? Sewa prabayar sebab dia dah terlebih bayar kan. Sewa prabayar, okey, dekat PKK masuk aset masa. RM1,500 bahagi dengan 3 darab dengan 2 lah ya. Jadi kita dapat RM1,000. Okey, dah ke? Kita pergi pada yang nombor 3. Sewa dah. Ambilan barang 300 sebulan mulai 1 April terlupa direkodkan. Bila ambilan barang dia ada sangkut berkait dengan akaun apa? Dia mesti dah dekat ambilan kan? Okey, macam mana nak kira ambilan dia ni? 300 dikata sebulan darab dengan 9. Sebab apa 9? Daripada April kan? Jadi darab dengan 9. Sebab dia kata sebulan 300 kan? Jadi dapat 2,000. Okay, jangan lupa letak tanda kurungan, tanda dia negatif sebab ambilan ni tolak. Takut nanti tak letak negatif, lupa nak pergi tambah pula nanti lastnya. Dah ke? Okey, satu lagi kat mana bila dia kata ambilan barang niaga? Bila dia kata ambilan barang, sebenarnya apa barang yang dia ambil tu sebenarnya barang niaga. Barang niaga ni tu apa? Inventory awak lah, barang yang awak jual tu. Torak kat inventory ke? Nanti kejap saya tanya. Tu soalan. Okay, saya tunjuk kat awak Kalau dia kata ambilan barang niaga, tak kisahlah dia kata ambilan barang niaga tu untuk kegunaan sendiri ke, ataupun kadang-kadang dia buat ambilan barang niaga untuk buat promosi ke,
Ataupun kadang dia ambil, contohnya dia jual perabot. Dia ambil barang niaga untuk perabot dia sendiri kat kedai ke. Asalkan dia ambil barang niaga. Awak kena tolak dalam belian. Pada belian Mesti awak nak tanya kenapa kan? Okay. Jadi saya terangkan awak kenapa Okay, saya bagi cerita pasal 10 pasang kasut. 10 pasang kasut cerita ni biasanya menjelang SPM pelajar akan dengar cerita saya ni banyak kali pasal 10 pasang kasut. Saya akan bagi contoh yang sama supaya awak nampak kenapa dia tolak dekat belian. Okay, jadi awak tengok saya bagi contoh 10 pasang kasut. Saya katakanlah saya beli. Sebelum saya jual saya kena beli dulu lah kan. Okay, saya beli 10 pasang kasut. Harga dia RM30. Untuk satu lah Untuk satu kasut tu harga dia RM30. Saya ambil satu untuk kegunaan sendiri. Saya ambil satu, saya pakailah. Saya jual 9 lah. Pasang kasut pada harga RM50 sepasang. Soalan saya, berapa untung saya? Untung untuk semua sekali. Yelah. Soalan saya, macam mana saya nak kira untung sekarang ni? Yang jual lah. Apa? 180. Macam mana dapat 180? 9 darab 20. Kan? Sebab satu kasut untung dia RM20. Okey. Ataupun sebenarnya saya tunjuk jalan kira dia, iaitu apa yang berlaku. Okey, kita jual tadi RM50. Darab dengan 9. Dapat 450. Okey, saya beli. Saya jual 9 tau. Jadi bila saya beli pun saya kena padankan dengan 9 pasang kasut. Jadi, sorry. Kenapa pula 50? 30 lah kan? Jadi dapat 270. Jadi bila kita tolakkan dapat RM180. Awak nampak tak? Saya padankan dengan harga belian untuk 9 pasang kasut. Apa yang berlaku sebenarnya, saya patah balik kat sini. Saya tolakkan kat sini. Daripada 10 yang saya beli, kos itu saya tolakkan 1 dekat belian. Jadi sebab tu saya kata bila setiap kali kita ambil barang niaga, tak kira untuk promosi ke untuk diri kita sendiri ke, asalkan kita keluarkan barang niaga, dia mesti tolak kat belian. Kalau tak dia punya tu kira, sebab dalam akaun ni dia dipanggil sebagai pemadanan. Pemadanan ialah kita nak kira untung tu, kita kena cari hasil tahun ini sepatutnya tolak belanja sepatutnya tahun ini. Jadi yang satu ni tadi dah bukan belanja dia. Sebab benda tu dah jadi dia punya personal, bukan belanja perniagaan lagi dah. Kan? Kalau awak tadi pasangkan, awak kira tadi, ini terus 450 darab dengan 300 Kalau awak darab dengan 10, 30 darab 10, 300. Jadi 150. Jadi tu salah lah. Sebab apa? Awak padankan 9 pasang kasut. 9 pasang kasut dengan 10 pasang kasut kos dia. Jadi dia tak, pemadanan tu tak betul lah konsep dia. Sedangkan satu tadi bukannya belanja pada perniagaan kita, tapi tu belanja pada kita sendiri. Saya rasa awak masa form 4 dulu ada cikgu ajar tentang entiti berasingan. Kita anggapkan bahawa diri kita sendiri
dan juga perniagaan kita orang lain-lain. Kan tadi yang satu tadi tu sebenarnya bukan kos pada perniagaan tapi kos pada kita sendiri. Jadi tak boleh lah. Boleh? Faham Jadi lepas ni nampak je ayat dia kata beli barang niaga, ambilan barang niaga awak kena tolak pada belian. Kecuali ada satu soalan yang awak kena tolak dekat inventory iaitu persamaan perakaunan yang awak belajar masa tingkatan 4 dulu. Yang kotak-kotak ni. Ada kat depan ni. Bab 2. Okey, awak tengok muka surat 18. Ni contoh inilah ini adalah contoh persamaan perakaunan. Biasanya persamaan perakaunan ni dia tak ada kolom belian. Tak ada kan? Sebab tu dia kena tolak dekat inventory. Jadi kalau soalan lain-lain awak nampak dia saja dia ambil barang niaga mesti tolak dekat belian. Boleh? Faham Okey, jadi sekarang ni kita nak tolak kat belian lah. Kita pergi dekat belian, dekat akaun perdagangan tu rugi. Okey, belian kita berapa? Saya yang tak nampak ke apa belian? Mana? Oh ya Allah. Mata cikgu pun. 56,000 56,000 dalam kurungan 56,000 kita tolakkan Arfan. Arfan dengan Muhammad pergi belakang boleh tak? Tolak dengan 2,700. Dapat berapa? 52,000 300 53,300. Boleh tak duduk kat belakang? Pergi kat belakang dalam bilik ke? Arfan, Muhammad, pergi kat belakang. Masuk dalam bilik pun tak apa. Jangan kat sini. Umi nak ajar kat sini. Kau nak ajar sini. Memanglah. Banyaklah kau punya cekadak. Dah Ada apa-apa nak tanya pasal soalan ni? Okey. Seterusnya nombor 4. Satu nota kredit dikirim kepada pelanggan RM400 terlupa rekod. Jadi ini adalah merupakan pulangan belian ke jualan? Jualan. Sebab apa? Clue dia pelanggan. Okey, ada tak pulangan jualan kat atas? Okey, mana satu pulangan jualan? 370. Maknanya dah faham yang semalam tu Okey, jadi saya masuk pulangan jualan. Nama lain pulangan jualan ni dia pulangan masuk formula dia jambak. Okey, atas pulangan dia 370. Lepas tu yang dia terlupa tu 300. Ni 400. Saya nak kena tambah ke nak tolak? Kenapa? Okey, dia terlupa nak rekod maknanya dia terkurang kan? Jadi kita kena tambahkan semula. Okay, jangan lupa letak kurungan tanda negatif Kolom mana tahu awak letak? Hujung lah nak oi. Suka-suka hati je letak kolom mana. Lepas ni beli highlighter. Highlightkan kat mana tempat dia supaya tak salah ni.
Okey, nombor 5. Cek tak laku. Okey, ni baru satu je kan? Dia kena 2. Kat mana lagi agak-agak yang efek? Ulangan jualan. Dia akan efek kat mana ni tadi? Pelanggan kita lah kan? Siapa pelanggan kita? Ha? Memanglah orang lain. Siapa pelanggan kita ni? Ya, akaun belum terima. Okey. Akaun belum terima. Apa jadi? Kita ambil dulu amount asal dia. Amount asal akaun belum terima ialah 38,600 yang sebab debit lepas tu nak tolak ke nak tambah? Kenapa tolak? Sebab nak selaraskan. Apa logiknya kita kena tolak? Kenapa tak tambah? Sebab dia tertinggal. Memanglah dia lupa. Tapi sekarang ni, kenapa pelanggan jualan ni awak tolak dekat akaun belum terima? Tadi dekat pelanggan jualan itself, memang kita tambah sebab awak terlupa. Sebab dia jadi terkurang kan. Jadi sebab awak kena tambahkan balik. Tapi sekarang dekat akaun belum terima, awak kena tambah ke tolak? Tolak kenapa? Sebab dah dapat. Okey, Sofia? Kenapa? Sebab bila dekat pelanggan jualan tu bertambah debit, dia akan tolak dekat kredit. Kenapa? Okey. Kenapa? Ayu ni. Sebab dia akaun ni pada saya lah. Awak boleh fikir logik sebenarnya. Saya memang nak ajar awak fikir secara logik. Tak susah sangatlah nak translate pun kan. Dia kata kan credit notes kan. Kan. Apa credit notes given to the customer RM400 not recorded. Itu je. Yang perlu tahu okey. Cepat. Apa punca dia? Cikgu tengah cakap pasal ni. Nota kredit. Mana cikgu yang 400 ni? Cikgu tanya kenapa dia tolak dekat ke tolak ke tambah dekat ABT ni? Itu satu baru. Dia setiap satu pelarasan tu ada 2 tempat. Sebab dia anggap benda tu sebagai hutang. Kan dia ulangan jualan. Maksudnya kita dah dapat duit tu. Kalau dah dapat duit tu nama dia jualan tunai. Cikgu, pulangan jualan tu kita yang dapat ke kita bagi orang tu pulang ke dia? Return kan? Refund kan? Yalah kita return lah. Return kat orang tu. Sekarang ni jualan. Awak jual, orang tu return kat awak lah. Dia return kat saya. Awak jual, barang keluar. Sekarang ni bila dia pulang. Jadi pulangan jualan. So sekarang ni tambah kat pulangan jualan. Maksudnya dia return kat kita. Ya. Jadi soalan dia kenapa dekat ABT ni tadi? Saya dah tak nak tanya dekat pelanggan jualan tu dah clear. Kurang ke tambah? Sebab dia dah tahu benda tu rosak. Dia dah tahu benda tu rosak. Dan dia akan macam okey tak apalah dia masuk dekat dalam akaun belum terima. Sebab dia tahu benda ni dia akan return. Yelah bila dia dah return, kita tolak dah dekat akaun belum terima. Okey, jawapan dia tu pada saya kurang clear. Saya rasa kalau kawan awak dengar ni pun rasa kurang clear kan? Okey, dia sebenarnya apa yang berlaku? Bila kita jual secara kredit, hutang orang tu bertambah. Bila kita jual secara kredit. Kalau secara tunai dia tak ada kena-mengena dengan hutang. Maksudnya kita bagi dia hutang.
Yelah akaun belum terima ni sebab kita jual kat dia secara hutang. Maksud dia jual secara kredit tu jual secara hutang. Sekarang ni bila dia jual secara kredit, hutang orang tu bertambah. Hutang daripada kita. Sekarang ni bila dia pulang, Hutang kurang. itu sebab dia. Oh. Tapi akaun belum terima akaun kita. Kenapa pula akaun belum terima tu bila kita jual je secara kredit kat orang tu, kita buka lah satu akaun. Kita yang kita tekankan ni apa yang kita rekod, yang dia rekod tu lantak dia lah, buku dia. Kita. Hutang dia bertambah, aset kita bertambah. Nah yelah. So nanti bila dia pulang kat kita, dia punya hutang berkurang, aset kita kurang juga lah. Yelah. Kan maknanya dia punya akaun belum terima tadi berkurang. Jadi sebab tu kita kena tolak. Jadi kita tolak kat sini 400. Kita dapat 38,200. Okey. Okey, nombor 5 cek tak laku telah direkodkan. Dia ada satu cek laku tak telah direkodkan Tetapi pembatalan diskaun diberi masih belum direkodkan. Okey. Jadi kita pergi pada diskaun lah Diskaun diberi masuk mana? Dekat belanja. Belanja. Diskaun diberi. Kita ambil amount asal dia. Diskaun diberi. Mana satu tu diskaun diberi? 300 ke 400? 3? Okey, sekarang ni dikata diskaun diberi 200 masih belum direkodkan. Pembatalan dia kata. Tolak 200 kenapa? Sebab dia nak batalkan kan, maknanya awak kena keluarkan balik akaun tu. Apa pula kena mengenai diskaun diberi dengan diskaun diterima? Okey, dia ada lagi satu tempat kat mana? Okey, yang ni selesai Lagi satu, diskaun diberi efek kat siapa? Awak bagi diskaun pada siapa? Pada pelanggan ke? Pelanggan. Jadi kalau pelanggan, efek dekat ABT ke ABB? Akaun belum ABT. Bayar. Belum terima pelanggan. Kalau pembekal baru ABB. Pembekal. ABB akaun belum bayar. Awak belum bayar pada pembekal. Nak buat apa dekat pelanggan kita bayar pula kan? Kenapa dekat akaun belum terima? Okey, kenapa? Sebab pelanggan tu kita bayar satu. Sebab dia dah hutang kita. Dia tadi asalnya kita dah bagi diskaun kat dia. Sekarang ni kita nak batalkan. Jadi apa jadi kat sini? Bila tadi diskaun, hutang dia kurang ke tambah? Oh, tambah. Bila kita bagi diskaun, kurang. Sekarang ni diskaun tu kita nak batalkan. Tambah hutang dia. Tambah Jadi, akaun boleh semula. Ya. ABT tambah 200 juga. Ya. Sebab kita nak cancelkan. Sebab asalnya kita dah tolak kan. Kita kena. Jadi kita kena betul balik lah. 38,400. Sebab tu jangan kira yang keseluruhan dulu. Kita kena siapkan sebab takut kat bawah-bawah tu ada lagi ni kan.
Dah. Okey, kita pergi pada yang nombor 6 6 ke nombor 7. Peruntukan hutang ragu diselaraskan kepada 1% dari akaun belum terima. Okey, jadi sekarang kita nak buat PHR. PHR kita terus pergi kepada apa nama dia ni? Kita terus pergi kepada PKK. Okey, kita ambil amount yang tadi tu kan 38,400 ni 38,400 darab dengan 1%. Sebab dia kata 1% kan? Jadi dapat jawapan dia 384. Lah. Terus kira. Dapat sama dengan saya. Cepat, kita ada berapa minit je lagi. Okey, ini yang saya kata 384 ni, inilah amount yang baru. Kan hari tu saya dah jawab untuk PHR, kita ada formula bubble. Dia akan jadi belanja bila baru lebih besar daripada lama. Okey, kita tengok tadi. Yang baru ialah 384. Yang lama? Yang lama ni awak ambil keimbangan juga. Ada tak PHR? Ada kan? Berapa amount dia? Okey, sekarang ni dihasil ke belanja? Adakah baru lebih besar daripada lama? Tak. Jadi boleh tak saya kata dia belanja? Tak boleh. Jadi dia adalah sekarang ni hasil. Nampak macam mana nak tentukan dia hasil ataupun belanja? Boleh faham Okey, kita buat masuk sini peruntukan. Letak hutang ragu je pun tak apa. Cara nak kira dia, awak tolak je beza dia. Lama dengan yang baru tadi kan. Iaitu yang lama 440 tolakkan saja dengan 384. 440 tolak dengan 384. Dapat 56 Falik. Apa-apa nak tanya? Betul? Dekat imbangan juga. Kalau bubble, baru lebih besar daripada lama. Kan bubble BBL. Kan belanja baru lebih besar daripada lama. Kan saya sebut Tris Babil tak best pula kan? Baru dengan lama ni awak bandingkanlah yang baru yang tadi awak kira dekat PKK. Yang lama ni yang dalam imbangan juga. Tolakkan je. Awak tentukan dia hasil atau belanja. Lepas tu amount dia tu awak tolakkan saja. Bukan dapat belanja. Nak tentukan belanja tu baru lebih besar daripada lama, barulah dia belanja. Awak sekarang ni tentukan dia hasil atau belanja dulu. Ya ke belanja? Awak tengok ni dekat depan ni. Hasil. Okey. Lepas tu amount dia berapa, awak tolak je beza keduanya. Sama ada lama tolak baru, kalau belanja baru tolak lama. Macam tu je. Okey.
Alright. Okay. Ni PHR dah selesai Nombor 8. Kenderaan disusut nilaikan 10% setahun ikut garis lurus. Okay, susut nilai dia masuk dekat belanja. Susut nilai apa ni? Kenderaan. Dia kata 10% ikut garis lurus. Apa formula garis lurus? Awak kena ingat. Sebab saya bukan nak ajar awak untuk soalan ni je. Sepatutnya bila dah ni awak dah boleh jawab untuk soalan seterusnya lagi kan? Okay. Jadi awak kena ingat. Ni awak tulis mana-mana supaya awak boleh ingat. Okay. Kaedah garis, susut nilai ni dia ada 3 kaedah. Yang pertama ialah garis lurus. Ataupun nama lain dia atas kos. Okey. Yang kedua dia kata baki berkurangan. Ataupun nama lain dia, hilang pula dia. Ataupun nama lain dia ialah atas nilai buku. Dan yang ketiga, penilaian semula. Penilaian semula ni kita akan belajar dengan lebih jelas, dengan lebih detail masa kita belajar rekod tak lengkap nanti. Tapi selagi awak tak boleh buat soalan ni, saya tak masuk pada rekod tak lengkap. Awak kena pandai dulu jawab ni. Sebab kalau tak familiar, awak tak reti lagi nak sediakan akaun perdagangan untung rugi, awak akan bermasalah dengan form 5 punya topik. Sebab akaun perdagangan untung rugi ni, dia tanya dalam rekod tak lengkap, dia tanya dekat dalam kelab persatuan, dia tanya dekat dalam perkongsian, dia tanya dekat dalam apa nama dia ni, akaun pengeluaran. Jadi ada 4 tajuk yang besar-besar dan sangat penting. Ni semua tajuk penting tau. Jadi kalau awak tak pandai kat sini, yang situ nanti awak rasa lagi problem. Jadi should be awak biar clear kat sini, awak tahu nak buat dia macam mana, baru kita boleh masuk dengan lebih detail kat situ lah. Okay. Jadi kita tengok yang dikatakan garis lurus. Lepas tu satu lagi, tak lama lagi kita nak buat kerja khusus tau. Nanti awak cakap dengan cikgu awak sama ada dia tak kisah. Macam kalau awak ada tempat tuition, nak ikut tempat tuition. Ataupun cikgu awak kata dia ada macam dia punya ni sendiri. Awak kena ikut dia punya. Kalau dia kata dia tak kisah, maknanya awak boleh ikut saya punya. Saya akan ajar sekejap macam mana nak buat kerja khusus. Lepas tu nanti korang continue je. Kalau misalnya dia kata dia ikut dia punya, nanti awak bagi tahu maklumat kat saya satu persatu lah. Jadi saya cuba tolong buat ikut dia punya. Ni je lah yang saya boleh tolong untuk awak punya kerja khusus. Saya cuba tolong jugalah nanti. Boleh. Sebab kalau boleh kita nak dapat markah kerja khusus ni kalau boleh 20/20. Kan? Sebab ini je lah yang cikgu boleh tolong awak. Sama juga pelajar sekolah saya pun benda yang sama saya cakap. Kalau dia ada guna cikgu tuition dia punya, saya tak kisah, boleh dengan syarat bagi cikgu dia punya tuition punya ni. Jadi satu sekolah saya ikut je cikgu tuition dia punya tu. Tapi pandailah nanti sekarang saya nak bezakan antara awak 5 orang. Kan, dia memang dia tak boleh exactly sama. Tapi nanti kita ubahlah nama, amount dia berapa. Tapi katakanlah macam katakan dia punya pelarasan kan. Insurans tahunan dibayar sehingga ni ialah sebanyak berapa-berapa. Kita beza kalau amount dia. Tarikh dia tu sama. Jadi pengiraan dia sama tapi awak kira masing-masing awak punya berapa. Jadi tak adalah sama semua orang. Tak boleh. Dia kira meniru. Kan jadi kita kena bijak lah.
Kan contohnya tadi dia kata apa? Satu nota kredit dikirim kepada pelanggan 400 terlupa rekod. Kita semua sama. Tapi awak ambil lah 400, dia 300, dia 200, dia 100, dia RM50. Kan? Iyalah tu tak kisahlah. Itu yang biasanya memang kerja sekolah. Kalau kerja kursus kat sekolah saya buat macam tu lah. Kan benda yang sama pelarasan dia tapi kita bezakan amount. Jadi dia tak adalah sama. Dan awak pun, katakanlah awak nak tiru dia punya bulat-bulat pun tak boleh. Sebab dia punya tadi amount dah lain. Kan? Okay. Okay, jadi saya pergi. Biasanya cikgu awak pun akan buat macam tu. Tapi itulah nanti awak bagi tahu maklumat kat saya. Jadi nanti kan saya tolong adjustkan macam mana. Okay, ni garis lurus atas kos. Jadi awak ambil kat sini. Formula dia kos. Sebab dia kata atas kos tau. Darab terus dengan peratus. Berapa kos dia? Katakanlah ni kenderaan. Harga dia RM50,000. Kalau dia kata 10%. Jadi RM50,000 darab dengan 10%. Itu je. Tapi kalau dia kata baki berkurangan ataupun atas nilai buku. Sedikit berbeza. Kos. Tolak dulu SNT tahun lepas. Yang dalam imbangan juga tu maknanya. Baru darab dengan peratus. Nampak beza dia? Formula dia ni? Cara pengiraan dia? Boleh? Boleh Amirul digaruk-garuk telinga tu? Okey, jadi kita tengok patah balik dekat soalan ni tadi. Dia kata susut nilai kenderaan. Dia kata tadi, terselak je tempat lain. 10% setahun atas ikut garis lurus. Jadi macam mana formula dia? Macam ni kita nak kira? Okay, kita tengok kenderaan. Kos dia berapa? RM40,000. Lepas tu? Darabkan dengan 10%. Senang je kan? Betul. Siapa kata akaun susah? Kacang je. Jadi dapat berapa? RM4,000. Ini yang masuk dalam belanja. Jadi lain kali kalau ditanya kenderaan ke lengkapan ke apa ke, ikut dia punya formula tu lah. Okey, sudah? Okey, lagi satu masuk kat mana? Dalam PKK, aset bukan semasa. Okey, jadi saya tulis sini kenderaan. Kos dia RM40,000. Ada tak susut nilai terkumpul tahun lepas punya untuk kenderaan? Ada kan? Jadi dua kenderaan satu yang RM20,400. Kenderaan tu kos. Lepas tu dia punya. Okey, jadi susut nilai RM20,400. Nak tambah ke nak tolak? Ni tahun lepas punya. Dia nama dia susut nilai terkumpul. Jadi kita kumpulkan tahun pertama, tambah tahun kedua, tambah tahun ketiga, tambah tahun keempat, termasuk yang terkini. Jadi kita kena tambah ke tolak sekarang ni. Tahun lepas punya ialah RM20,400. Tahun ni punya tadi RM4,000. Tambahkan. Jadi kita tambahlah RM4,000 kat sini. Jadi RM24,400. Yang nilai buku tu baru awak tolakkan. Boleh? Boleh Sofia? Saya ni panjang sangat. Asyik datang je orang potong rumput. Itulah. Saya pula tadi lupa tutup pagar. Biarkan. Jangan tengok. Buat tak tahu je. Okay, dia pergi.
Kalau potong rambut saya bagi awak je. Okey. Yang ni awak tolakkan lah. Sebab nilai buku ni sebenarnya kos tolak SNT. Okey, boleh cuba dulu untuk apa nama dia ni? Pemilik lah. Okey, saya pergi pemilik ni dulu . Pemilik telah membeli peralatan sebanyak 7,200 pada 1 Jun 2008 menggunakan wang peribadi. Perkara ini terlupa direkodkan. Okey, kita tengok. Kalau dia beli peralatan, ada efek tak pada peralatan? Ada kan? Okey, tambah kenapa? Okay, dia beli kan? Peralatan, jadi kita tambahkan dekat acceptance semasa peralatan, amount asal dia berapa? 14,000. 28,000 kan? 28. Lepas tu dia beli baru, kita kena tambah sebanyak 7,200. Jadi amount dia berapa? 35,200. Okay, nantilah dulu. Ni dekat kos dia. Kan dia belum cerita susut nilai ni. Dia baru cerita dia beli. Okey, lepas tu dia kata menggunakan wang peribadi. Perkara ini terlupa direkodkan. Kat mana lagi dia efek? Inventory. Bila dia kata dia guna beli wang peribadi, dia beli aset perniagaan. Itu sebenarnya apa? Ambilan daripada perniagaan kita bawa balik. Sekarang ni duit kita sendiri bawa masuk dalam perniagaan. Ya, modal dia yang modal dia bertambah. Okey, jadi kita tengok dekat ekuiti pemilik, modal awal. Modal awal dia berapa? 226530. 226530. Kita tambahkan dengan 7,200. Jadi dapat berapa? Dua, tiga, 730. Ya Allah, kan saya bagi getah sudah dekat rambut juga budak seorang ni kadang. Dia boleh main rambut pula. Kalau tak potong, esok cikgu potong. Tak, esok. Biasa kita makan rambut tak? Ya, tadi aku pergi bola. Tadi aku basket. Tadi situ kita habis ada kontrak esok. Baru kena potong. Ya, saya yang jadi gendong potong. Tak, ni aku ambil CP je. Tak payah lawa gila, tunggulah dapat SPM awak ni. Dah ke? Dah. Okey,
Sekarang ni, itu dah selesai kan? Maknanya kita dah masukkan dekat modal, kita dah masukkan dekat peralatan. Okey, jadi saya nak bagi awak peluang kira untuk semua peralatan disusut nilaikan 10% tahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, saya nak bagi chance awak fikir sekejap. Saya nak pergi belakang sekejap bagi awak fikir dulu. Ekor unta datang berlari-lari. Tapi dia tadi garis lurus. Ini baca berkurangan apa pengalaman? Suami dia sama je yang dalam. Maksudnya? Betul. Dia pergi Bali tahu. Yang kendaraan yang baru tadi kan? Tak ada yang ada dua. Ya, peralatan daripada yang bagus sajalah. Ya. Yang lama bukan yang ni. Peralatan daripada yang lama dan peralatan dengan yang baru berapa? Berapa? Tak faham. Macam mana? Bos. Ni bos. Yang lama punya kan 14,000. Okey. 4,000, 2,800. RM4,000 tolak 14,000. Okey. So pernah 10%. Okey, lama. Kak agak salah. Menulik. Menulik. Nombor 8,000. Wah, RM6,000. Modal. Itu yang lama, apa darat dengan 10% SAT. Faham tak? Itu baru yang lama. Darat yang baru. Yang baru, dia ada berapa bulan je. Saya kira berapa bulan dia. Dapat? Yang tahu apa boleh? Tak faham. Dia bagi tahu dia beli bila tu. Dia bagi tahu dia beli bila tu. Mana? Dia dapat dia beli 1 Jun. Paruh tahun je. Betul. Dia beli 1 Jun. 6 bulan je. Maksudnya 6 per 12. Dia beli 1 Jun. So, dia 7 bulan. 7 bulan tak? Bulan 6, 7, sampai tu. Dia start 1. Kalau 31 dia baru 6 bulan. Tapi dia start 1 Jun. 1 Jun kira sebulan tak? So 7 bulan lah. Ya. So 7 per 12. Tapi So nak kira dia 7 per 12 darab 10%, darab 7 per 12. 17. 7 per 12 darab 10%, darab 1,200. Aku tambah total dulu. Dapatlah. Macam mana? Macam mana? Adik, sekali balik. Adik, sekali balik. 7 per 12. Darab 10%. Darab 3,200. Yang baru. Tapi tambah yang lama. Yang lama saya nak kira. Yang tadi lah yang 28,000 tolak 14,000 darab 10%. Apa? 28,000. Yang lama punya 28,000 kos kan. Tolak dengan maksud nilai tu equal 14,000. Kau ni darab 10% yang ni mana yang lama punya 28,000. Tu kan. Okey, kau tolak dengan yang ni. Lepas tu kau dapat nilai tu. Atau 14,000 darab. Sekarang kau susun nilai tambah dulu. Okey. Okey, jadi macam mana kita nak kira yang dekat sini? Susut nilai. Peralatan kan? Okey, macam mana? Yang lama punya macam mana kita nak kira tadi? Ada berapa dia betul dapat 14,000 darab 10%. Awak faham tak apa dia kata? Tak, saya tanya awak faham tak? Lepas tu? Lepas tu? Lepas tu yang tambah yang baru ni 12 darab 10% darab 7,200. Okey. Awak faham tak ya? Okey. Yang penting awak faham. Ayu ni okey. Boleh dengan Sofia
Jadi tadi mula-mula ialah 28,000 Bukanlah. Tak boleh buka. Ni penat sikit. Tak bagi abang. Abang tu je dia bagi. Abang lain tak bagi. Kau dah kacau abang dengan kakak semua. Dan kakak tak bagi. Kakak ni tak ya. Siapa yang nak mandi lagi ni? Mama janji pukul 11 ya. Dekat sana bukan dekat sini. Kita baca ni sebab ni adalah ni yang baru. Wow, studi lain. Ni studi lain. Ni dalam ni studi lain. Ni studi dari lama. Ni studi baru. Kalau kau tambah, okay, ni baru dengan lama. Kau tambah, lepas tu kau dah ikut harga. Kau tak boleh dapat. So, ini dah dapat. Ini studi lain. Sebab tak dapat tak boleh. Yang baru ni, yang kuliah tu, yang ni setahun. 7 bulan. Kalau kau tambah 10%, macam mana kau nak buat yang sama dengan 7 bulan? Tak. Ini 9 bulan. Salah. Betul. Faham? Tapi kalau kau tambah tidak 100 lah. Dah dapat berapa? 1,820 Tak maaf lah ya. Jangan kecoh-kecoh. Okey, jadi dia punya ni dekat aset bukan semasa. Macam mana nak kira susut nilai terkumpul dia? 14,000. Tolak. Tambahlah kan dengan tambah tadi amount dia 1,820. Jadi dapat berapa? 15,820 Mama, mana kotak mainan awal malam? Pasti mana? Nanti nak turun balik ke? Ke kau singgah dulu sini? Turun balik. Dah. Dapat tak sama dengan saya? Boleh ke kalau tak mahu? Tapi kat bawah tak boleh buat. Kalau bawah. Boleh. Ambil mana yang plastik ni? Yang lain, mana? Okay, dah.
Pinjaman. Pinjaman ni cerita dia panjang sikit. Okey, pinjaman dibuat pada 1 Julai 20X5. Okey, sekarang ni kita dah 31 Disember 2008 faedah atas pinjaman adalah 8% setahun. Lepas tu dia kata pinjaman akan matang pada 30 Jun 20X9. Okey, jadi kalau awak nak tengok cerita pasal pinjaman ni, okey, pinjaman saja. Saya tak cerita pasal faedah atas pinjaman tau. Saya cerita pinjaman je dulu. Okey. Pinjaman ni ada dua. Dia boleh masuk LS, dia boleh masuk LBS. Okey. Macam mana awak nak tahu dia masuk LS ataupun LBS? Tengok kepada tarikh matang. Kalau tarikh matang dia, kan kalau macam dalam soalan ni, kita tutup akaun 31 Disember 20X8. 31 hari bulan 12 20X8. Dia kata tarikh matang dia ialah 30 Jun 20X9. Jadi 30 hari bulan 6 20X9. Dah. 30 Jun 20X9. Jadi awak tengok tempoh sini ke sini berapa lama? 6 bulan. Jadi ni LS ke LBS? Tak sampai setahun kan? Jadi dia masuk dalam liability semasa. Okey, jadi saya terus masuk dekat sini pinjaman. Lari. Apa Laicah? Okey. Dah ini cuma kita tak buat apa-apa pelarasan tau, cuma kita tempatkan saja. Okey, sekarang cerita pasal faedah atas pinjaman. Okey, saya masuk balik kat sini. FAP Okey, faedah atas pinjaman sekarang ni kalau tengok ni tempoh dia kata dia start tadi pada pinjaman ni dia start daripada 1 hari bulan 7 20X5. Okey, tempoh perakaunan kita daripada 1 hari bulan 1 20X8. Betul? Kita tutup akaun 31 hari bulan 12 20X8. Okey, jadi faedah atas pinjaman yang kita perlu bayar antara sini ke sini. Kan? Maknanya ni 12 bulan. Betul tak? Betul. Jadi kalau awak tengok, tak adalah kita kena kira 7/12 ke apa ke, tak payahlah. Kalau dia start pinjaman daripada sini, saya bagi contoh kat sini. Kalau dia start pinjaman dekat sini, katakanlah 1 hari bulan 7 20X8. Ni saya tak ni sebab saya tak boleh betul-betul sebab dia saya bagi contoh je. Jadi kalau awak tengok kat sini dia tak boleh darat dengan 12. Dia tak cukup 12 bulan. Jadi awak kena cari pecahan dia macam tadi kita buat sewa apa benda tu semualah. Okey, tapi yang ni kita boleh kira full sebagai 1 tahun. Jadi pinjaman dia nak kira dia punya pinjaman sebab dia nama dia faedah atas pinjaman. Jadi kita kena kira faedah dia ialah tadi berapa? 8% darab atas nilai pinjaman. Jadi faedah atas pinjaman adalah hasil ke belanja? Hasil ke belanja? Belanja. Kenapa? Oh ingat formula? Formula Fasha.
FAS, faedah atas simpanan adalah hasil. Jadi faedah atas pinjaman belanja. Okey, faedah atas simpanan ni contohnya awak masukkan duit dalam bank. Bank akan bagi awak faedah. Jadi itu adalah hasil. Kan faedah atas simpanannya. Kalau faedah atas pinjaman, awak pinjam pada bank. Awak kena bayar faedah kat dia. Okey. Jadi bila faedah atas pinjaman adalah belanja. Jadi faedah atas pinjaman, dia punya pinjaman tadi 10,000 kan? Darab dengan 800. Jadi awak dapat 800. Okey, tapi yang ni selesai kan? Senang je kan? Tapi awak tengok berapa faedah pinjaman yang dia dah bayar. Dia baru bayar sebanyak 300 kan? Macam mana awak nak tahu? Awak pergi tengok dekat imbangan duga. Ada faedah atas pinjaman kat situ. Betul? 300 kan? Itu menunjukkan apa faedah pinjaman yang dia telah bayar. Jadi sekarang ni ada apa ni? Dia sepatutnya bayar 800 tapi dia baru bayar 300. Ada lagi 500. 500 tu apa? 500 tu Faedah belum bayar. Betul. Masuk kat mana faedah belum bayar? belanja. Dia kalau ada nama belum bayar, prabayar, dia tak boleh masuk hasil belanja lagi dah. Kalau masuk situ awak akan kehilangan markah. Dia ada bili. Dia bili. Liability, bapa hebat kan? Jadi dia tak boleh masuk aset semasa, dia masuk dekat liability. Okey, faedah belum bayar. Berapa amount dia? 800 awak tolak dengan 300 jadi dapat 500. Dah tu? Kaki air. Dah lari dulu budak tu. Okey, last sekali. Belanja penyelenggaraan bangunan 62160. Termasuk mengubah suai bangunan sebanyak 60,000. Okey. Bangunan disusut nilaikan 2% setahun mengikut kaedah garis lurus. Okey, dia cerita macam ni tau. Belanja penyelenggaraan. Belanja penyelenggaraan ni contohnya ialah baiki tandas. Okey. Sepatutnya ubah suai tak boleh masuk. Awak tahu tak beza ubah suai dengan penyelenggaraan? Penyelenggaraan tu macam kadar ini benda yang betul. Tentu basuai tu penambahan. Contohnya macam ni. Kalau misalnya tandas rosak, kita betulkan tandas. Okey. Jadi asalnya tadi benda tu dah tak boleh pakai. Tapi sekarang bila kita baiki, kita dah boleh pakai tandas tu. Dia tidak akan menyebabkan nilai bangunan tu bertambah. Betul tak? Dia cuma nak maintain. Ataupun pintu rosak, kita betulkan pintu. Pipe rosak, kita betulkan pipe. Tapi dia tidak menambahkan nilai kepada bangunan tersebut. Betul tak? Betul. Okey, dia cuma boleh menyebabkan kita boleh beroperasi, kita boleh gunakan dia macam biasa. Tapi kalau ubah suai, contohnya tandas, mula-mula mungkin kita pakai simen je. Kita upgrade letak tiles, letak jubin semua kan. Letak mama, lepas tu mungkin letak bathtub ke apa ke. Apa jadi pada nilai rumah tu? Bertambah. Nampak beza ubah suai dengan belanja penyelenggaraan. Okey, jadi bila penyelenggaraan dia jadi belanja. Tapi kalau ubah suai tak boleh masuk belanja, dia kena masuk dekat kos kepada bangunan tersebut. Sebab dia tadi awak kata pun sendiri dia menambahkan nilai pada bangunan tersebut kan. Maksudnya kalau kos tak boleh lah benda model.
Okey, maksudnya kalau apa ni? Oh, cerita ubah suai sekarang ni. Ya, kalau ubah suai. Ubah suai dia boleh masuk dalam kos. Sebab macam bangunan tu kan, dia kan tadi awak kata menambahkan nilai bangunan tersebut kan. Jadi kita masukkan kat dalam tu Jadi kita tengok kat sini, first thing ialah bukan perabot, premise. Bangunan. Sekejap. Premise. Mana premise dia? Bangunan dia dah 200,000 asal dia. Dia buat tu, ubah suai. Dia penyelenggaraan dengan tu, ubah suai dia masukkan sekali. Maknanya dalam akaun penyelenggaraan, ada ubah suai. Jadi kita kena buat apa? Kita kena keluarkan yang ubah suai. Kita kena tolak. Yang untuk dekat bangunan apa jadi? Bangunan tadi asalnya 200,000. Betul, tambahkan dengan 60,000 sebab sepatutnya dia masuk sini. Itu bangunan kan, sama dengan 60,000. 260,000, dengan 200. Betul? Yes. Jadi sini 260,000. Sekejap je kacang dah habis ni. Kan dekat bangunan 260,000. Okey, lepas tu belanja penyelenggaraan. Jadi belanja penyelenggaraan tadi 62,160, kita tolakkan 60,000, kita keluarkan kan. Jadi dapat 2160. Ubah suai bangunan ni dia tak cakap kan? Dia tak cakap bila. Jadi kita anggapkan setahun full lah dia punya susut nilai. Jadi kita tulis sini susut nilai bangunan. Tadi berapa? 26,000. 260,000. 2% dapat 5,200. Okey. Susut nilai bangunan tak ada kan sebelum ni? Dah. Okey, jadi kat sini susut nilai bangunan kita masukkan 5,200. Sebab tahun lepas punya tak ada kan? Dia tak bagi susut nilai terkumpul. Jadi tahun ni punya saja. Okey. 1K. Nanti kejap lagi lah cerita. Tak apalah nanti sekarang. Alah kat rumah pun kau boleh buat kan. Alah, ni belum habis kelas sekejap lagi. Okey. Cikgu pun ada hal sekejap lagi. Boleh cikgu minta diri kat sini. Pengiraan dia saya minta awak selesaikan dulu. Kita bincang balik minggu depan. Baik, boleh. Boleh? Boleh. Jadi sementara parents awak belum sampai, boleh kira dulu. Ni boleh keluarlah daripada apa dia video tu. Boleh keluar daripada Google Meet ni. Baik.